kawan saya, dia asma. Saya kata menaik batu boleh bang? Dia tak boleh Ustaz. Isap okok, asap okok boleh. Itu yang saya heran. Setahu saya asap okok tak boleh. Dia memang dia asma. Saya pun nak bagi dia supaya rasa lega lah kan. Macam orang Kristian lah bang. Macam mana kan? Kadang-kadang dia masam tak tahan, pedas dia tahan. Itu saja kan. Dia okok dia tahan. Bukannya sikap sesikit tuan. Pergi ke surau ke masjid mesti sekotak 6 roket. Istiqamah dia bawa. Orang istiqamah bawa Quran. Itu doa lah bagi mudah-mudahan berhentilah merokok tuan kan. Setengah orang kata saya berhenti dah Ustaz. Berhenti siang Ramadan ni, malam ke hantar balik. Jangan tak boleh, kita berhenti. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sakit yang bersangatan. Tapi tengok dia sakit, kalau selagi dia tak payah buka puasa, teruskan. Baik, itulah yang kita tengok. Tampak enjet tak batal, kecuali enjet yang menyebabkan dia segar balik macam glukos. Sudah disepakat persidangan ulama fiqh dekat Morocco. Ada kata boleh. Kalau enjet nak yang ini orang dah lemah jatuh ni kan, enjet dia segar balik. Tak boleh, itu dah kes sama macam dia makan. Baik. Tapi kalau enjet lain boleh lah, enjet ubat kan, dia ni kata ubat virus, enjet lah, tu tak apa, tak ada masalah. Dia tujuan dia adalah untuk menentang kuman, bukan memberikan badan tu jadi sihat balik. Tak boleh. Itu tak boleh. Bukan sihat, jadi segar balik. Macam soalan macam dia ada pemakanan yang dienjet daripada bahagian badan. Baik. Itu pun ada, dia kata yang masuk yang kamera ultrasound kan. Itu pun sama juga, tak batal. Sebab tujuan-tujuan perubatan. Banyak ulama-ulama sudah perlu bersidang dan mereka keluarkan pandangan mereka. Terus sekali kalau perlu. Dan telah berpendapat satu golongan di antara mereka itu Ibnu Sirin atau Imam Bukhari, bahawa yang mengharuskan berbuka puasa itu ialah apa jua sakit. Tengok, dia kata bukan sakit yang bersangatan. Barangkali sakit kepala boleh, demam boleh. Pendapat Ibnu Sirin, pendapat Atta, pendapat Bukhari. Adapun perjalanan yang diharus berbuka puasa lah perjalanan yang diharuskan padanya mengqasarkan solat. Itulah dua marhalah. Sekiranya perjalanan yang diharuskan berbuka itu boleh sampai dalam berapa minit, maka di masa itu sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Maraghi, harus juga berbuka. Dia walaupun dua marhalah, tapi sampai ni sekejap dia, setengah jam sampai dah, 20 minit sampai dah. Macam orang naik flight daripada KL ke Johor Baru, berapa minit aja? 20 minit barangkali kan? Sedangkan perjalanan daripada KL nak pergi ke JB itu lebih kurang dalam 300 km. Itu dah boleh buka dah. Tapi sebab dia naik flight, sama juga. Tu saya kata dia ikut masing-masing kan. Kalau nak buka seakan dia musafir, betul dah Quran sebut. Tapi seakan dia tak nak buka, seakan dia tak balai lah kan. Tak apa, itu masing-masing. Dia macam juga saya nak keluar sikit tajuk bukan puasa lah, pasal benda ni berkenaan kita juga, fardu ain lah, benda yang orang semayang, ibadat. Puasa pun ibadat, yang fardu ain wajib tak semua orang. Contoh solat jamaah dan qasar. Ada juga yang buat alasan, oh zaman sekarang tak boleh jamaah qasar. Tak boleh, dia mahal tu istilah tak boleh. Sebab apa? Banyak surah, banyak masjid dia berhenti. Nak ubah hukum Tuhan buat apa? Hadhihi sadaqatun, kata Rasulullah. Hadhihi sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbaluha. Ini kan sedekah Allah beri pada kamu, terimalah. Itu zaman Nabi mana ada masjid tepi jalan. Zaman Nabi tak ada masjid pun orang semayang tu, dia bukan macam orang Melayu. Melayu tak ada masjid, tak ada surau, tak semayang. Tak ada air, tak ada kain, tak semayang. Sebab tu nama dia air semayang, kain semayang. Tempat semayang. Alasan tu pun tak kukuh. Sebab ada hadis Nabi menyebut, tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab-kitab, Nabi pernah ajak sahabat semua solat berjemaah atas unta, semayang fardu tu. Ada alasan dia. Sebab kawasan dia sampai tu memang tak boleh turun dah, lecah. Kita pun terfikir, jangan kita fikir pula yang bukan, kan dia lecah Ustaz. Negara Arab kan ada hujan, jangan kita fikir. Sebab Nabi tu musafir jauh kan.
Kadang-kadang mungkin tempat tu tempat perlembahan yang terus tempat-tempat kalau turun solat memang tak boleh. Kotor baju tu. Tapi dia nak kata, kalau kita teruskan ke depan kan habis waktu semayang. Ayo, seorang azan. Atas unta dia azan. Kemudian atas juga solat. Kalau ikut fiqah Melayu, sah ke semayang dia. Malah, fiqah Melayu. Sebab dia hukum. Tak nak rasanya tak. Macam orang perempuan ni ada yang solat pakai tudung bulat dia dengan jubah dia. Stokin pakai. So kalau semayang tu kat kampung, orang tengok atas bawah, orang kampung lah. Bukan Sungai Sering, orang kampung. Ulu bendul kan. Dia padang atas bawah kan. Dia terdengar tu. Dia pelik. Pelik. Padahal syaratnya tutup aurat. Tutup aurat. Sama juga kalau contohnya kan, seorang hafiz datang surau ni kan. Contohnya lah, tapi orang tak buat lah. Kalau buat pun tak apa juga segi hukum. Datang pakai t-shirt seluar ni jadi imam. Kopiah tak pakai. Kita rasa sah semayang. Padahal dia pakai seluar juga, dia pakai t-shirt juga kan. Tak boleh tersah jadi imam kan. Dan syarat-syarat solat sudah sah. Tak ada masalah. Ini masalah dia kan sebabkan kita pegang kepada fiqh Melayu. Faham cara Melayu kan, bukan fiqh Islam. Dia pegang fiqh Islam, tak ada masalah. Baik. Kerana yang dihitung ialah perjalanan, bukan masa perjalanan. Alasan kata Syekh Al-Maraghi, dia kata alasannya perjalanan tu, bukan masa perjalanan. Maka sebab tu kita lihat ini rahmat ke atas umat. Rahmat ke atas umat itu saja. Allah Ta'ala tu Tuhan yang beri rahmat. Kita kalau mana nak menunjukkan manusia ni, kalau buat peraturan banyakkan nyusah orang, bukan menang orang. Tapi Allah tidak. Macam saya kata memang betul lah. Allah dah kata lah, innahu kana zaluman jahula. Manusia ni memang terlalu zalim, terlalu jahil. So kalau manusia buat peraturan tu dahsyat. Nampak tak? Dahsyat ni buat. Ya. Masa rasa lah kalau orang dah sakit perut sangat, nak buang air, tak tahan kan. Tiba-tiba traffic light merah. Tapi kereta tak ada. Dia pun teruslah langgar traffic light. Bukan langgar traffic light tu, langgar traffic light. Mana dia jalan juga, depan tu ada petrol station, singgah buang air. Boleh akan tahan sama juga. Walaupun dia tak tahan sikit perut tu. Tapi kalau hukum Tuhan tak apa, darurat. Sama tak? Zalim tak? Zalim. Kata manusia kalau bagi undang-undang kat dia habis, dia akan zalim. Betul kan manusia. Zalim tak semestinya hukum orang tu dengan cara dahsyat. Hatta pun hukum orang sepatutnya dihukum tapi diringankan hukum. Sama juga macam contoh Allah kata, kalau mencuri potong tangan. Tapi ada orang mencuri tak potong tangan, tidak dipotong tangan, tetapi hanya dipenjara. Oh zalim juga. Mana dia keluar dia curi lagi. Zaman sekarang ni orang mencuri cukup hebat. Dulu kita dengar kalau hilang telur ayam, kan? Kemudian ayam, kan? Cuma orang tak curi kepada ayam, kan? Sekarang hebat. Orang pun curi tuan. Nak ambil organ dia kan, dia heboh kan dalam media sosial ke, kan? Orang boleh curi je dia ambil. Orang dulu kita dengar curi kereta, potong kereta, dia ambilnya bahagian-bahagian kereta. Sekarang bahagian badan orang pun dia ambil. Kan? Tambah zalim manusia. Tapi kalau ada hukuman tuan, kalau jenis kes itu tuan, dia tak boleh lagi dah. Orang tak boleh hidup ke dah. Memang kena bunuh terus sebab hukum qisas. Kan kita buka Quran kan, sebelum Allah cerita kutiba alaikumul siyam, wajib kau puasa, sebelum Allah sebut kutiba alaikumul qisas, wajib kamu dihukum qisas, hukum bunuh balas. Tapi kita tak buatlah qisas, kita buat highway kesas je. highway kesas kan. Baik. Ada kena faham kan? Itu namanya adil. Mana letakkan satu kena berdebat. Hukum